Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Syukur Alhamdulillah dengan bantuan korang, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, akak masih berada di sini. Dan hari ini akak ingin menyampaikan kisah mengenai kisah seram Highland Tower. Korang masih ingat tak kisah di Highland Tower, apa yang berlaku? Tapi sebelum tu, korang kena dengar sedikit artikel mengenai Highland Tower. Dan sebelum akak meneruskan dengan kisah-kisah tersebut, akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik insya-Allah. Dan sama-sama kita doakan kepada seluruh ahli keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, termasuk ahli-ahli keluarga kita, saudara Islam kita yang berada di Palestin dan di seluruh dunia insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Babak Pancapuri mewah 12 tingkat Highland Towers di Taman Hillview, Ulu Klang, Selangor roboh tengah hari tadi. Mengimbau kembali kisah Highland Tower yang runtuh menyembah bumi dan memakan 48 nyawa. Highland Tower sememangnya satu nama yang tidak asing lagi bagi penduduk di Malaysia. Tanggal 11 Disember 1993, bangunan 12 tingkat yang gah berdiri di lereng bukit dan dikelilingi kehijauan hutan akhirnya runtuh menyembah bumi dalam masa tidak sampai 5 minit. Insiden berkenaan memakan 48 nyawa penghuni Blok 1 kondominium berkenaan yang terletak di Taman Hillview, Hulu Klang, termasuklah anak lelaki tunggal bekas Timbalan Perdana Menteri Malaysia Tun Musa Hitam iaitu Carlos Rashid dan isterinya Rosita Datuk Abu Bakar. Pada masa yang sama, hanya 2 orang mangsa sahaja yang terselamat daripada runtuhan yang menjadi sejarah hitam kepada negara ini. Jumlah sebenar penghuni yang berada di blok berkenaan tidak dapat dikenal pasti, sekaligus menguatkan kemungkinan bahawa ada mayat yang terkubur di Highland Tower kerana tidak berjaya ditemui lebih 2 dekad yang lalu. Punca kejadian. Saban tahun, musim terkujuh di Malaysia iaitu pada bulan November dan Disember membawa hujan yang begitu lebat sehingga boleh menyebabkan banjir kilat dan tanah runtuh. Bangunan Highland Tower dipercayai tumbang akibat gelongsoran tanah selepas hujan lebat turun tanpa henti selama 10 hari berturut-turut. Tahap kelembapan tanah dan kekuatan struktur tanah akhirnya terusik akibat hujan yang turun bagaikan tiada hari esok itu. Malaysia berada di kawasan iklim khatulistiwa dan tropika yang mempunyai jumlah hujan yang tinggi. Jadi pembinaan bangunan di pinggir kawasan tanah tinggi sememangnya tidak sesuai dan diibaratkan seperti mengundang kecelakaan. Memandangkan Highland Tower dibina di lereng bukit, ia seolah-olah memanggil tragedi runtuhan itu untuk berlaku. Pembinaan Highland Tower ini juga telah mencabuli Akta Pemuliharaan Tanah dan Akta Kualiti Alam Sekitar kerana melebihi kecerunan 18 darjah di kawasan lereng bukit yang merupakan kawasan sensitif alam sekitar. Kronologi peristiwa keruntuhan ini juga jelas menunjukkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pihak pemaju sejak bermulanya pembinaan Highland Tower sekitar tahun 1975 hingga 1978. Selepas 3 tahun kejadian berdarah ini berlaku, bekas Presiden Pertubuhan Arkitek Malaysia PAM Henry Lee In Siong memberitahu mahkamah
Coroner Kuala Lumpur bahawa pelukis pelan Pangsapuri Highland Tower Wong Ting Sang tidak mempunyai kelayakan untuk merangka pelan bangunan setinggi 12 tingkat tersebut. Beliau menyatakan bahawa pelukis pelan itu hanya mempunyai kelayakan untuk merangka pelan bangunan tidak melebihi 300 meter persegi atau 3,000 kaki persegi atau tidak melebihi 2 tingkat sahaja. Kronologi tragedi Highland Tower. 11 Disember 1993, Pangsapuri Blok A Highland Tower runtuh pada jam 1.35 petang. Pembantu rumah kepada seorang penghuni kondominium di tingkap 7, Umi Rashidah Kuruman, 22 tahun dan anaknya Nur Hamidah Najib, 18 bulan berjaya diselamatkan. Nakajima Shizu, 50 tahun, rakyat Jepun turut diselamatkan daripada runtuhan itu tetapi meninggal dunia di Hospital Kuala Lumpur HKL jam 12.30 malam. 12 Disember 1993, penghuni Blok B dan Blok C Highland Tower di Taman Hillview, Hulu Kelang diarah untuk mengosongkan rumah mereka kerana khawatir kejadian yang sama bakal menimpa mereka. Pasukan mencari dan menyelamat dari Britain dan Amerika Syarikat tiba untuk membantu. 13 Disember 1993, sekumpulan anggota penyelamat Perancis bersama 2 ekor anjing pengesan turut menyertai operasi. Teknologi pengesan degup jantung digunakan oleh mereka. Jawatan kuasa kabinet ditubuhkan khusus untuk menangani semua masalah berhubung tragedi Pangsapuri Highland Tower. 15 Disember 1993, 6 mayat termasuk 2 yang hancur menjadi cebisan darah dan tengkorak dijumpai oleh pasukan penyelamat dalam runtuhan tersebut. 4 mayat reput itu dipercayai merupakan 2 rakyat Korea dan 2 rakyat tempatan. 16 Disember 1993, mangsa yang berjaya diselamatkan pada hari pertama kejadian, Umi Rashidah dan Nur Hamidah dibenarkan keluar dari hospital. 17 Disember 1993, pasukan penyelamat mencadangkan supaya operasi menyelamat mangsa hidup dihentikan dan jawatan kuasa khas kabinet bersetuju dengan cadangan tersebut. 18 Disember 1993, 6 lagi mayat termasuk mayat seorang kanak-kanak berjaya dijumpai oleh pasukan penyelamat. 19 Disember 1993, pasukan penyelamat menemui 3 mayat iaitu 1 mayat wanita reput terbenam kira-kira 8 meter di tempat letak kereta pada jam 7 malam. Mayat kedua juga wanita ditemui pada jam 8.30 malam berdekatan mayat yang pertama. Manakala mayat ketiga dipercayai lelaki ditemui pada jam 10.15 malam. 20 Disember 1993, setakat ini 25 mayat termasuk seorang yang memeluk Al-Quran ditemui di tingkat 12. Turut ditemui mayat seorang wanita yang memakai sari dan sedang memeluk seorang kanak-kanak dipercayai anaknya. 21 Disember 1993, operasi mencari dan menyelamat diteruskan dan polis mengesahkan 48 mayat ditemui dari runtuhan Highland Tower. Daripada jumlah itu, 37 mayat ditemui sempurna, 9 bahagian badan dan 10 cebisan anggota badan iaitu tangan, kaki, kepala serta paha. 22 Disember 1993, operasi mencari dan menyelamat dihentikan. Apa ada di sana setelah lebih 2 dekad berlalu? Sejak hari berdarah tersebut, pelbagai kisah dan misteri yang tidak terungkai sehingga hari ini terkubur di Highland Tower. Pemburu hantu juga tidak melepaskan peluang untuk merungkaikan segala misteri apabila pelbagai versi cerita hantu disampaikan dari mulut ke mulut dan ditokok tambah oleh masyarakat kita. Sesungguhnya peristiwa runtuhnya Highland Tower merupakan sejarah paling menggerunkan dunia geoteknik, arkitek dan kejuruteraan di Malaysia kerana ia mencatatkan angka kematian yang paling ramai. Apa-apa pun, semoga kita semua dapat mengambil iktibar dari terjadi ini.
Akak teruskan pula dengan pengalaman sebenar yang dialami oleh seorang penyelamat, dan pengalaman ni adalah menyeramkan bagi penyelamat tersebut. Ini cerita Highland Tower yang sebenar tau. Cerita ni dilalui oleh seseorang yang akak gelarkan sebagai Sani, bukan nama sebenar. Sani ni dia bukan polis walaupun dia penyelamat, dia adalah seorang tentera. Tentera yang bertugas di Kem Wardiben, terletak di depan Puspakom. Orang kawasan tu mesti tahulah kawasan tu. Pada hari kejadian, dalam tengah hari macam tu, pada hari Sabtu, Sani dia tak bekerja. Cuaca masa tu hujan renyai dan Sani dia tengah melepak dekat rumah member dia. Dia tengok cerita Hindustan. Dia ingat lagi. Tiba-tiba di skrin TV ada keluar, semua pasukan keselamatan diminta laporkan diri di kem masing-masing segera. Pengumuman pihak tentera. Mula-mula Sani ni dia buat je, tapi atas dasar dia nak tahu. Sani dia pun call lah pada HQ, dan memang betul lah korang, ada satu kejadian kecemasan berlaku, iaitu satu runtuhan bangunan. Kalau tak silap Sani lah, dalam pukul 1 petang, lebih kurang macam tu lah kot, lebih kurang anggaran gitu. Sani di antara orang yang terawal sampai ke tempat kejadian, memandangkan kem tempat dia bertugas dekat sangat dengan tempat kejadian. Sani dia ingat lagi masa dia dengan rakan-rakan setugas dia sampai, pasukan penyelamat yang lain belum lagi sampai kat sana. Yang ada cuma beberapa orang polis dan ambulans, itu sahaja. Mereka diarahkan untuk menyusup masuk ke dalam runtuhan bangunan secara individu untuk mencari mangsa-mangsa yang berkemungkinan tersepit dekat dalam. Masa tu mana dah tahu masih ada yang hidup. Walaupun masa tu adalah juga perasaan takut, tapi tugas tetap digalas sebaiknya. Mana tak takutnya korang, bangunan dah runtuh kan, berkemungkinan akan ada runtuhan susulan. Itu yang digusarkan. Time-time macam tu kita mana nak tahu kan, kod-kod lah, tiba-tiba berlaku runtuhan yang seterusnya, kita hanya berjaga-jaga. Mereka terpaksa menyusup masuk sebab atas arahan orang atasan. Semasa masuk dalam runtuhan bangunan tu, mereka bergerak secara berseorangan. Memang tak boleh nak dibayangkan perasaan mereka pada ketika tu. Dengan bau gas sana sini, lepas tu kena pula masuk dari rumah ke rumah, nak kena pergi cek satu-satu, memang agak sukar lah. Tapi itulah semangat tu dan tugasan tu yang perlu dipikul seadanya. Memang tak boleh dinafikan bermacam-macam harta yang mereka jumpai. Contohnya macam wang tunai ada, barang hiasan pun ada, dan lain-lain lagi harta yang memang dah bercampur bau dah kat situ. Tapi korang, apa yang peliknya, selepas berjam-jam mereka tu menyusup masuk ke dalam bangunan tersebut, hanya 2 orang mangsa sahaja ditemui, iaitu seorang budak kecil dengan pembantu rumah dia. Itu je ditemui. Mangsa yang lain dijumpai dalam keadaan membusuk. Itu pun selepas 5 hari runtuhan tersebut berlaku. Patutlah mereka tak dijumpai. Rupa-rupanya ramai mangsa yang berpusu-pusu dalam lift dan tangga. Mangsa-mangsa yang berpusu-pusu tu dah nak sampai dah ke lobi. Tapi janji Allah itu pasti. Mati adalah rahsia Allah. Bila tiba saat mati, tidak akan terlewat walau sesaat. Sedih sangat kan? Bayangkan, lift dah penuh dengan orang, tiba-tiba tumbang. Sebenarnya, banyak mayat yang dijumpai di luar lift. Maknanya, masa tu lift dah sampai dah dekat bawah dan pintu lift dah pun terbuka. Dipercayai mangsa-mangsa tu sedang berlari keluar dari basement, tapi sayang, mereka semua tak sempat nak betul-betul selamatkan diri. Sebab itulah mereka tak jumpa dengan mangsa-mangsa masa mereka menyusup masuk satu rumah tu. Sebab semua dah tertumpu kat situ. Rupa-rupanya semua mangsa tu dah pergi ke basement. Berlonggok-longgok dekat bawah basement tu. Masya Allah, subhanallah. Ada juga mayat yang dijumpai dalam bilik air, tengah solat. Ada yang tengah peluk Al-Quran. Masya Allah,
sedih sangat pada masa tu. Kuat iman dia, peluk Al-Quran, subhanallah. Sebulan mereka berkampung dekat situ. Sani dengan kawan-kawan dia yang bertugas. Macam-macam peristiwa yang berlaku. Sedih ada, ngeri ada, misteri semua ada. Sani, dia sendiri yang mengalaminya. Na'udzubillah. Masih ingat lagi ada seorang perempuan Cina masa tu. Sani diterangkan, perempuan Cina tu meratap dekat tepi bangunan yang runtuh tu. Mereka tanya, kenapa? Dia kata rumah dia dekat tingkat 1. Semasa gegaran yang pertama, suami dia suruh keluar cepat. Lepas tu dia pun segeralah keluar. Suami dia pula tertinggal dekat dalam rumah tu dan suami dia mati tertimbus. Juga di hari yang pertama, ada seorang ibu ni, dia datang ke kawasan runtuhan, menangis-nangis, panggilkan anak dia sampai pensan. Rupanya, dia bukan penghuni dekat kondo tersebut, bukan. Tapi, anak dia berada dalam runtuhan tersebut. Dia hantar anak dia kat situ sebab menghadiri majlis birthday, parti anak kawan dia. Macam itulah anak kawan pada anak dia. Semua situasi mereka tu sangat menyedihkan, meruntun hati yang mendengarnya. Apatah lagi Sani dan yang lain-lain yang melihatnya. Seminggu selepas kejadian, setelah semua mayat-mayat mangsa dijumpai, pihak hospital mengangkut semua mayat-mayat tu berulang-alik dari tempat kejadian ke Hospital Kuala Lumpur, HKL. Sampaikan sepanjang jalan dari Bukit Antarabangsa ke HKL, Jalan Genting Kelang, berbau mayat. Bayangkan. Masa dekat rumah mayat dekat HKL pun, dah tak boleh dah nak menampung jumlah mayat yang ada. Padang bola dekat HKL lah dijadikan tempat mengumpul mayat-mayat. Memang tragedi yang paling menyayat hati. Pihak penyelamat yang ada di tempat kejadian tu bertungkus lumus mencari mayat-mayat yang dah hancur, bercampur dengan tanah ataupun batu-bata. Ada di antara mereka ni yang jumpa jari, ada jumpa telinga, kaki, macam-macam bahagian badan manusia yang ditemui. Beberapa kali Sani ni dia terjumpa dengan tangan yang terkulai, tapi badan masih dalam timbunan runtuhan. Tangan dia dah membengkak, dah kebiruan dah. Tak tahu lagi nak gambarkan perasaan Sani pada waktu tu. Tarik je dek, kata abang bomba pada Sani. Bila Sani tu ditarik-tarik, putus pula tangan tu. Sani cakaplah dengan abang bomba tu, bang, macam mana ni? Tangan putus ni. Nasiblah dek, nak buat macam mana? Jawab abang bomba tu, selamba je. Selain menyelamat, mereka juga ditugaskan untuk mengawal tampak runtuhan 24 jam. Paling seram bila waktu malam. Macam-macam bunyi boleh didengari dari dalam bangunan. Ada bunyi jeritan, ada bunyi lolongan, macam tu. Memang seram sangat. Mereka hanya mampu berpandangan antara satu sama lain. Rasanya masih ada ke mayat yang tak dapat dikeluarkan dari tapak runtuhan tu? Amaran pihak bomba, sure ada. Kalau tak full body pun sekerat-sekerat. Kalau kita tengok rupa mayat yang sampai dekat HKL pada masa tu, memang menyayat hati. Ada yang tak berkaki, tak bertangan, tak berkepala, dan ada yang berkepala sahaja. Mayat hancur sebab selepas seminggu, geng-geng jentera yang dipanggil untuk menyelongkar runtuhan bangunan tu, dia menggunakan jentera. Dah tak boleh dah nak usaha mencari menggunakan manual ni, tak boleh. So gunalah jentera. Bayangkanlah macam mana rupa mayat kalau dah digali menggunakan jentera. Dalam kesibukan melakukan operasi menyelamat tu, ada juga beberapa kalilah siren bomba tu berbunyi, diikuti dengan laungan amaran pihak bomba. Highland Tower, Block B and Block C, please vacate the said blocks because it is considered unsafe now. Diminta semua orang keluar dari tapak runtuhan segera. Blok B akan runtuh. Amaran pihak bomba. Apa lagi, tak cukup tanah lah mereka berlari. Berterabur semua cuba untuk menyelamatkan diri. Yang tengah makan pun berlari lintang pukang. Kalau diingat-ingatkan balik semula kan, lawak pun ada, kata Sani.
runtuh ke apanya, sampai sekarang masih tegak lagi bangunan tu. Tapi kena juga hati-hati. Sedar tak sedar dah hampir 20 tahun dah. Bila Sani lalu balik semula kat tempat kejadian tu, Sani mesti teringat. Dia pasti akan teringat. Paling susah nak dilupakan bau mayat, bau gas. Memang takkan dapat dilupakan sampai bila-bila. Itulah pengalaman Sani. Mengikut kajian, bangunan tu dia tumbang disebabkan mendapan tanah yang lembut, disebabkan aliran air dari atas bukit. Air tu pula dia mengalir disebabkan saluran longkang tu dah pecah dan tak diperbetulkan. Sepatutnya longkang tu mengalirkan air terus ke longkang besar atau laluan air. Tak ada unsur jenayah dalam kejadian tersebut. Cuma kelalaian pihak yang berwajib saja. Dalam kesibukan mencari mangsa runtuhan tu, Sani dia ada masuk satu rumah ni tau. Dia masuk dekat rumah tu, dia ada nampak rumah tu dipenuhi dengan peralatan perkahwinan. Dia tak pastilah sama ada persiapan perkahwinan ataupun dah selesai majlis perkahwinan. Sani dia ada ambil satu sarung bantal yang bersulam berwarna keemasan. Kononnya Sani ni nak gunalah, nak pakai kan sarung bantal tu. Malam pertama Sani pakai, belum sempat Sani nak lelapkan mata, dia rasa macam ada orang yang menarik bantal dia. Korang bayangkan tengah tidur ni, tiba-tiba zap, tarik bantal. Pada mulanya Sani ni dia ingatkan kot-kotlah member dia ke yang tarik bantal tu. Dia bangunlah nak tengok sekeliling kan. Bila tengok sekeliling, rupanya member-member dia semua sedang tidur. Jadi dia buat tak tahu je lah. Dia pun malaslah nak ambil pot. Sambung semula tidur. Dan selepas Sani tu sambung semula tidur, perkara yang sama berlaku lagi tau korang. Kali ni, bantal ditarik dengan lebih kuat sampai terlepas kepala Sani tu dari bantal. Sudahnya Sani dia buka sarung bantal tu dan keesokan harinya Sani dia letak balik semula dekat tapak runtuhan. Seram sih, kata Sani. Ada seorang member senior Sani ni, dia ni jenis asyik merungut je sebab dia ditugaskan menjadi penyelamat. Mulut dia asyik membebel 24 jam je membebel sebab dia tak puas hati dengan ketua pelatun Sani ni. Yelah, sebabnya hantarkan dia untuk tugasan menyelamat tu kan. Macam-macam lah yang keluar dari mulut dia tu, tak puas hati. Kerja bodoh lah, ini bukan kerja dia lah, kerja di BKL lah, macam tu lah. Rungutan dia tu bertambah-tambah semasa mayat-mayat dijumpai. Sehinggalah pada satu malam, semasa mereka ni sedang makan, tiba-tiba member Sani tu dia muntah tak henti. Sambil tu dia menjerit, "Weh, korang tengok lauk aku ni ada daging orang busuk." Dia cakap macam tu. Dia terus muntah. Semua orang yang datang tengok dekat pinggan dia tu, bila tengok tak ada apa-apa pun, sama je, lauk yang sama je yang rakan-rakan dia makan, yang Sani makan sama je. Apa yang dah berlaku? Sani dia tengok muka rakan dia tu masa tu pucat lesi dengan mata terbeliak. Sepertinya sedang disampuk, macam terkena sampuk macam tu lah. Mujurlah ada ustaz menenangkan pada rakan dia tu. Kata ustaz tu, kawan dia tu, rakan dia tu dah terkena badi mayat. Wallahualam. Mayat menggelembung berkecai, usah katalah. Pada tarikh yang dinyatakan 10 hari bulan 7 2012. Sani ni dia pergi lunch dengan member-member lama dia yang sama-sama jadi penyelamat dekat Highland Tower dulu. Mula-mula mereka borak pasal kerja masa dekat ATM dulu. Bila Sani sebut je pasal tragedi Highland Tower, member Sani terus terkedu, terdiam dah. "Kau jangan sebut pasal kondo runtuh tu, boleh tak? Aku betul-betul trauma lah dengan tragedi tu," kata member Sani. "Kenapa pula?" Sani bertanya. Member Sani tu pun dia ceritalah. Rupa-rupanya korang, semasa mereka mengumpul mayat, member Sani ni dia tarik satu mayat yang dah mengembung tau, dah berkecai-kecai. Tiba-tiba entah macam mana air dari mayat tu dah terpercik dekat muka dia dengan badan dia. Kata dia hampir-hampir nak pitam dia masa tu. Sudahlah payah dia nak cari air. Masa tu juga dia minta balik semula ke kem. Dan yang paling ngeri, berbulan-bulan lamanya dia masih boleh bau mayat tersebut. Sampailah akhirnya dia jumpa jugalah ustaz. Nak pergi pulihkan semangat dia.
Sani pun tak tahu cerita tu sampailah ke hari yang akak sebut, tarikh tersebut yang diorang jumpa tu. Dia orang tak cerita kat siapa-siapa pun sehingga tarikh tu. Kata dia kadang-kadang dia masih terbau-bau sampai tarikh tu, walaupun dah hampir puluhan tahun lamanya tragedi tu. Ada pula seorang member Sani ni dari Sarawak, orang Sarawak lah ni, dia cerita masa kejadian dia ada terjumpa bekas barang kemas tau yang berisi beberapa utas rantai dengan cincin. Dia ambil bekas tu, dia nak buat harta lah, nak buat balik. Tak sempat nak balik kat camp, dia kena demam teruk. Disebabkan demam, dia kena duduk rehat bawah kemah sementara nak tunggu teraskar sampai. Sempat jugalah dia buang balik semula bekas cincin tu. Memang penghuni kat situ tak bagi nak ambil barang-barang dia kot. Wallahualam. Lepas tu kan, bunyi ketukan dari mangsa runtuhan. Memang betul ada bunyi ketukan kecil yang datang dari runtuhan tu. Tapi tak dapat dikesan dari mana datangnya bunyi tersebut. Macam mana nak kesan? Bayangkan, satu bangunan 12 tingkat tumbang menyembah bumi. Sebab tu banyak percanggahan pendapat dari pasukan penyelamat. Ada yang cadangkan runtuhan tu diangkat terus oleh jentera. Ada pula yang kata jangan, sebab nanti mangsa-mangsa yang masih hidup mati terkena serpihan. Macam-macam cadangan yang ada, tapi tak jalan-jalan juga. Kembali semula ke tapak runtuhan 13 hari bulan 7 2012. Masa tu Sani dia pergi pada tarikh tersebut, dia pergi semula dekat tempat kejadian. Tapak tempat blok yang runtuh tu dah tak ada apa-apa dah. Hanya dipenuhi dengan hutan je, pokok besar. Kalau orang tak tahu cerita lah, kalau ada di antara kita ni tak tahu cerita kan, pergi ke sana kita takkan perasan pun ada kondo yang tumbang kat situ. Agak seram juga bila tengok dua blok yang masih tegak dipenuhi dengan pokok-pokok. Sempat jugalah dia berborak dengan seorang kontraktor yang sedang renovate salah sebuah rumah tak jauh dari tapak tu. Abang tu cakap, "Encik datang malam lah, baru syok. Macam-macam bunyi ada." Itu kata abang tu. "Bang, saya datang bukan nak tunjuk berani ke apa bang. Saya nak ziarah je," balas Sani. Rumah-rumah di sekitar tempat kejadian tak banyak pun berubah. Adalah sebuah rumah yang betul-betul berdekatan dengan tempat kejadian tu, tak berpenghuni dah. Agaknya owner dia dah tak sanggup dah nak duduk kat situ lagi sejak kejadian tersebut. Tak tahulah atas sebab apa, memang tak dapat nak dikonfirmkan. Sekian. Akak teruskan dengan 3 kisah seram Highland Tower. Kisah yang pertama, 2 orang lelaki berjubah putih. Menurut kepada cerita dari penduduk kawasan berhampiran, terdapat sebuah kisah yang ganjil dan pelik telah berlaku serentak dengan runtuhan bangunan tersebut. Kisah itu diceritakan sendiri oleh saksi kejadian di mana seorang amah dari Indonesia yang bekerja dengan sebuah keluarga Melayu yang tinggal dekat blok berhampiran, iaitu di blok 2, telah menyaksikan 2 lelaki misteri yang lengkap memakai serban dan berjubah putih. Lelaki misteri itu sedang menggoncang dan menolak bangunan di blok 1, diiringi dengan bacaan Al-Quran dari kedua-dua makhluk misteri tersebut. Bagi menyokong dakwaan itu, perempuan tersebut juga telah bersumpah apa yang disaksikan oleh dia tu adalah dari mata dia sendiri. Mengikut kepada laporan saksi kejadian, bangunan tersebut telah runtuh secara menyengit seperti sedang ditolak dan bukan jatuh menjunam ke bawah. Menguatkan lagi dakwaan wanita Indonesia tersebut. Okey, kisah yang kedua. Pemandu teksi dan wanita misteri. Pengalaman yang dilalui oleh seorang pemandu teksi di ibu kota tersebut agak menyeramkan dan berlaku di tengah malam. Cerita dia macam ni.
Masa tu waktu dalam sekitar pukul 1 pagi, seorang pemandu teksi yang baru je menurunkan penumpang dekat sekitar ibu kota, dia bercadang dia nak balik ke rumah dia je dekat Gombak, sebab dia dah penat sangat. Dia dah keluar dari pagi untuk mencari rezeki kan. Lepas tu dia dah rasa macam dah tak boleh nak teruskan, so dia memang nak balik lah. Di dalam perjalanan dia nak memandu balik tu dari pusat bandar, seorang wanita telah menahan teksi dia. Dan kerana dia tengokkan wanita tu, dia rasa kesian sangat dengan wanita tersebut, sebab wanita tu keseorangan tau dekat tengah malam-malam macam tu. Dia buat keputusan untuk berhentikanlah teksi dia. Lepas tu dia tanyalah pada wanita tu nak ke mana kan. "Cik, nak ke mana?" tanya pemandu teksi tu dalam keadaan sopan. "Saya nak balik ke rumah." Wanita tu dia jawab dengan kepala dia tunduk ke bawah, dia tak pandang pun pemandu teksi tu. "Saya boleh hantarkan cik kalau cik mahu." Pemandu teksi tu menawarkan perkhidmatan teksi dia, walaupun dia dah rasa sangat letih dah masa tu. Memang dia dah tak nak pergi ambil orang, tapi sebab kesian pergi pasal. Di mana rumahnya? Di Taman Hillview Highland Tower. Pemandu teksi tu dia agak bersyukur sebab Taman Hillview tu terletak di sepanjang laluan ke rumah dia nak menuju ke Gombak. Jadi dia bolehlah menggunakan lebuh raya MRR2 macam tu untuk ke sana. Tapi dalam masa yang sama, dia terlupa pula bahawa salah satu bangunan dekat situ dah runtuh, dan bangunan di sekitarnya tu juga dah tak ada penghuni lagi sebab masing-masing dah berpindah setelah menerima arahan dari pihak berkuasa. Setelah kira-kira 10 minit lah berlalu ketika kedua-dua mereka tu diam membisu. Tiba-tiba pemandu teksi tu dia teringat akan peristiwa runtuhan bangunan yang dekat situ tu yang baru je berlaku. Dan dia terus merasakan ada sesuatu yang tak kena pada wanita tersebut. Pelbagailah persoalan timbul dalam fikiran pemandu teksi tu. Siapalah wanita ni? Masih ada lagi ke penghuni yang belum pindah? Kalau ada pun, berani betul wanita ni tinggal kat situ, sebab semuanya memang dah confirm, dah pasti dah kawasan tu dah tak selamat dah untuk dihuni. Banyaklah benda bermain di fikiran. Oleh kerana keinginan pemandu teksi tu yang begitu kuat untuk mengetahui siapa wanita tu, pemandu teksi tu dia terus bertanya kepada wanita tu setelah sampai dekat destinasi. "Cik masih tinggal dekat sini ke?" Lebih kurang dalam 30 saat wanita tu pun barulah menjawab, "Masa bangunan tu runtuh, saya ada kat dalam. Dan kedua-dua kaki saya dah putus. Cuba abang tengok kaki saya. Kudung dan berdarah, kan?" Pemandu teksi tu dia tak nak melihatkan kaki tu sebab dia tergamam. Tapi kepala dia tetap menoleh ke belakang di kerusi penumpang, dan dia seakan tak percaya dengan apa yang dia tengok. Kedua-dua kaki tu, kaki wanita tu memang dah kudung, dipenuhi dengan darah. Lutut pemandu teksi tu jadi lemah. Kaki dia tak bermaya dah nak menekan pedal minyak tau. Dia hanya mampu memandang dan dia terkaku bila wanita tu buka pintu teksi dan turun sambil merangkak menuju ke arah runtuhan bangunan tersebut, sehingga wanita tu hilang dari pandangan mata pemandu teksi tu. Imagine kan korang. Kisah yang ketiga. Kenapa dengan Afiq? Siapa Afiq? Okey, akak terangkan. Beberapa tahun lalu, sekumpulan 4 orang pemuda dari kawasan sekitar Kuala Lumpur dia dah memutuskan untuk melawat tapak runtuhan Highland Tower di Ulu Klang. Kebetulan pada malam tu adalah malam Jumaat. Sebut je malam Jumaat secara semula jadi sejak zaman dahulu sampailah sekarang kan. Pemikiran orang Melayu akan mengaitkannya dengan malam yang mudah untuk melihat atau berjumpa dengan hantu ataupun makhluk halus. Pernah dengar kan dulu-dulu masa kita budak pun selalu sebut, ni malam Jumaat ni, keluarlah malam Jumaat ni. Pernah tak dengar? Mereka menaiki dengan sebuah kereta untuk sampai ke sana, dan mangsa yang digelarkan sebagai Afiq, itu Afiq, dia duduk dekat bahagian belakang bersama seorang lagi rakan dia.
Bila tiba dekat destinasi, mereka berpecah, berjalan sambil ambil gambar. Lepas tu mereka berkumpul semula dekat tempat kereta yang diletakkan kira-kira 20 minit kemudian, macam tu. Setelah berpuas hati dan bersetuju untuk balik, mereka pun masuklah dalam kereta dan mereka meninggalkan Highland Tower tersebut dengan bermacam-macam cerita lah yang dibualkan oleh mereka dari pengalaman melawat tapak runtuhan tu sebentar tadi masa mereka melawat. Biarpun mereka tu rancak berborak dengan pelbagai cerita sejak dari mereka tu balik dari situ, dari Highland Tower tu, mereka telah perasan satu perkara ganjil dah berlaku kepada Afiq. Afiq tak bercakap walau sepatah perkataan pun sejak dari yang lain-lain rancak berborak. Walaupun setelah mereka sampai ke restoran mamak untuk minum, Afiq tetap juga tak memesan minuman ataupun makanan. Dia hanya mendiamkan diri dan Afiq hanya menunduk memandang arah lantai. Tak pelik ke? Tapi masing-masing buat tak tahu je lah. Sebab mereka ni tak nak mengganggu kalau Afiq tu sedang memikirkan sesuatu, memikirkan masalah diri dia ke pada masa tu ke. Jadi kawan-kawan dia memang, rakan-rakan dia memang tak nak campur lah. Sementara menunggu pesanan yang diminta tu sampai, mereka menyambung kembali perbualan yang terhenti masa membuat pesanan minuman tadi. Dan tiba-tiba telefon bimbit kepada salah seorang daripada mereka tu berbunyi. Bila dia tengokkan kepada nama yang terpapar dekat telefon bimbit, kat pemanggil tu kan, hairanlah dia. Sebab panggilan tu dibuat dari telefon bimbit Afiq. Afiq yang ada di sebelah mereka tau. Bila ditanya kepada Afiq, kenapa nak kena telefon dia pula? Sedangkan kau duduk sebelah aku je, macam tu lah kan. Afiq hanya mendiamkan diri je. Afiq pula dilihat seperti tak melakukan apa-apa, terkaku, terdiam macam tu je. Memang dia tak buat apa-apa. Dan tak juga melihat dia tu memegang telefon bimbit. Maknanya bukan dia lah. Bila keadaan menjadi semakin bingung, pemuda tersebut dia jawab juga panggilan Afiq. Itu untuk pastikan apakah yang sedang berlaku sebenarnya. Setelah menjawab panggilan tersebut, jelas kedengaran suara pemanggil tu adalah Afiq dan telah membuatkan mereka semua tu terkejut. Serentak dengan tu mereka memandang ke arah Afiq yang sedang membisu tu. Setelah membuat pengesahan dan yakin yang membuat panggilan tu adalah Afiq yang sebenar, mereka segera meninggalkan tempat tersebut, kedai mamak tu, dan memecut kembali ke Highland Tower tu untuk pergi ambil balik semula rakan mereka Afiq yang benar tu. Makhluk yang menyerupai Afiq tu juga turut mengikut mereka masa tu, naik juga kereta sehinggalah sampai ke Highland Tower. Nasib baik mereka tu boleh kawal kenderaan tu tau. Dan Afiq yang tipu tu juga turun. Sejurus mereka ni memberhentikan kereta dekat tempat yang sama masa mereka tu sampai kali pertama sebelum tu. Afiq yang sebenar juga dah lama dah berada kat situ, duduk menunggu dia orang kat situ. Tapi tak dapat nak tengok perkara yang baru terjadi tu. Afiq tak dapat nak tengok, dia memang tak dapat tengok. Setelah Afiq masuk kereta, mereka terus pecut kereta, pecut tinggalkan kawasan tu lah. Lepas tu mereka menceritakan perkara yang telah berlaku tu kepada Afiq. Sebelum akak habiskan untuk konten kali ni, akak ambil kesempatan ni untuk kita sama-sama berfikir. Kalau kita fikir kenangkan, satu bangunan di negara kita telah runtuh dan ia sangat menyayat hati. Apa kata kalau kita kenangkan kepada berpuluh-puluh bangunan, malah mungkin lebih, yang berada di luar sana sedang runtuh dan ia benar-benar menyayat hati kita semua. Akak ambil kesempatan ni untuk kita sama-sama imarahkan kekuatan kita. Kita buat apa yang kita mampu, walau sekecil-kecil bantuan, walau sekadar doa. Kita sama-sama kuatkan semangat kita
untuk doakan kekuatan ahli keluarga Islam kita yang berada di Palestin. Akak ambil kesempatan ni juga untuk kita sama-sama fikir-fikirkan kita yang berada dekat Malaysia ni, supaya kita ada muhasabah diri untuk diri kita juga, bahawasanya hidup kita tak lama walaupun bukan dalam peperangan. Kita perlu berjuang untuk diri kita juga, akhirat kita juga. Akak nak menyeru agar kita semua perbanyakkan untuk cari pahala sebanyak mungkin. Walaupun mereka di sana diuji dengan peperangan, kita di sini diuji dengan kemewahan dan sebagainya. Kita ambillah peluang ni untuk kita sama-sama juga berjihad untuk diri kita dan untuk seluruhnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.